Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini kami ingin berkongsi berkaitan dengan Imam Bukhari. Nama saya Nurul Farnajin binti Jainurin, nombor matrik 1192737. Nama saya Nur Akilah Husna binti Rajkin, nombor matrik 1192731. Latar belakang Imam Bukhari. Nama sebenar beliau adalah Muhammad ibnu Ismail bin Ibrahim bin Al-Bukhari Al-Ju'fi. Beliau lahir pada hari Jumaat bersamaan 13 Syawal 194 Hijrah atau 21 Julai 810 Masihi di kota Bukhara. Beliau wafat pada hari Khamis, bulan Zulkaidah tahun 220 Hijrah. Beliau mempunyai daya ingatan yang sangat luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis. Sekarang kita masuk kepada rihlah mencari ilmu Imam Bukhari. Ketika berumur 16 tahun, Imam Bukhari pergi ke Mekah bersama ibunya untuk menunaikan haji. Pada umur 18 tahun, Imam Bukhari menerbitkan bukunya yang pertama mengenai sahabat-sahabat Rasulullah dan selepas itu buku sejarah bertajuk Tarikh Al-Kabir. Imam Bukhari telah melawat Damsyik, Kahirah, Baghdad, Basrah, Madinah dan tempat-tempat lain untuk belajar dan membincangkan hadis-hadis yang dipelajarinya. Semasa pengembaraannya, beliau hanya mempunyai satu matlamat, iaitu dengan mengumpulkan seberapa banyak ilmu yang mungkin boleh dikumpul untuk membolehkan beliau membuat pengumpulan yang terbesar sunnah hadis Rasulullah SAW. Beliau menulis hadis Rasulullah dalam buku Al-Jami' As-Sahih. Beliau membuat penyelidikan selama 16 tahun dan meneliti 600,000 buah hadis sebelum memilih 7,525 buah hadis yang beliau berpuasati menepati takrif kesahihan yang beliau tetapkan. Murid Imam Bukhari. Murid-murid Imam Bukhari sangat ramai dan tak terhitung jumlahnya. Al-Farabi berpendapat orang yang mengambil riwayat hadis dari Imam Bukhari mencapai 70,000 orang. Selain itu, beberapa riwayat lain mengatakan bahawa orang yang menghadiri majlis pengajian Imam Bukhari mencapai lebih daripada 20,000 orang. Antara muridnya adalah Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At-Tirmizi, Abu Abdurrahman An-Nasai, Abu Hatim Abu Zur'ah Ar-Raziani, Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Harabi, Saleh bin Muhammad Jazara, Abu Bakar bin Huzaimah, Yahya bin Muhammad bin Sa'id, Muhammad bin Abdul Matin. Semua nama-nama tersebut adalah para periwayat yang telah menyandang gelaran Al-Hafiz dalam dunia hadis. Seterusnya, mari kenali lebih dekat antara guru Imam Al-Bukhari. Antara yang terkenal ialah yang pertama, Imam Ali Al-Madini. Nama penuh beliau ialah Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih As-Sa'id Al-Madini. Lahir pada tahun 161 Hijrah dan wafat pada bulan Zulkaidah tahun 234 Hijrah, dan gelaran yang diberikan untuknya ialah Hafizul Ash, yakni pemimpin dalam hafalan hadis. Antara guru beliau ialah Hamad bin Zaid, Hashim Sufyan bin Uyainah dan sebagainya, dan murid beliau antaranya Al-Bukhari, Az-Zuhli, Abu Daud dan sezaman dengannya. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Nama penuh beliau ialah Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal, ibnu Hilal, ibnu As'ad, ibnu Idris. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijrah di Baghdad dan wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijrah. Gelaran yang dikurniakan untuknya ialah Syekhul Islam, yakni tokoh ilmuwan Islam yang terkemuka. Guru beliau antaranya ialah Imam Syafi'i, Imam Ismail bin Aliyah, Hashim bin Bashir dan lain-lainnya yang sezaman dengannya. Murid beliau antaranya ialah Al-Bukhari, Saleh dan Abdullah, Al-Hasan ibnu Ash-Shaba dan sebagainya.
Dan guru yang ketiga ialah Imam Yahya bin Ma'in. Nama penuh beliau ialah Yahya bin Ma'in bin Aun bin Ziyad. Beliau lahir pada tahun 158 Hijrah dan wafat pada umurnya ketika 77 tahun 233 Hijrah. Gelaran yang dikurniakan untuknya ialah Malik Al-Hufaz, yakni Raja Penghafal Hadis, dan guru beliau antaranya Ibnu Al-Mubarak, Hushaim, Ismail bin Iyash dan sebagainya. Dan murid beliau ialah Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Sa'ad dan juga Al-Bukhari serta sezaman dengannya. Baiklah, seterusnya, jumlah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ialah sebanyak 7,275 buah hadis, termasuk hadis-hadis yang disebutkan berulang kali ataupun dihitung 4,000 buah hadis tanpa pengulangan. Antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga diangkatnya ilmu, banyaknya berlaku gempa, masa berlalu dengan pantas dan terzahirnya fitnah-fitnah serta banyaknya pembunuhan. Riwayat Al-Bukhari, hadis yang bernombor 1036. Penerangan hadis ini yang dimaksudkan dengan masa berlalu dengan pantas diterangkan dalam nukilan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni beberapa pandangan dalam memahami makna masa berlalu dengan pantas seperti pendeknya umur, pendeknya malam dan siang, seperti yang disokong di dalam hadis lain yang menyatakan masa berlalu dengan pantas sehingga setahun dirasa seperti sebulan dan juga manusia berterusan berada di dalam kejahilan. Kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari. Yang pertama, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sinatihi wa iyamihi, Sahih Bukhari. Yang kedua, Al-Adab Al-Mufrad. Yang ketiga, At-Tarikh Al-Kabir, sejarah besar lengkap dengan biografi periwayat. Yang keempat, At-Tarikh As-Saghir. Dan yang kelima, At-Tarikh Al-Awsat. Kitab At-Tafsir Al-Kabir, Kitab Al-Wahdan, Kitab Al-Mabsud, Kitab Al-Haba, Kitab Al-Kuni, wa Kitab Al-Fawaid juga adalah kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari. Seterusnya, antara kata-kata ulama tentang Imam Al-Bukhari. Yang pertama, telah berkata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, tidak ada di bawah permukaan langit ini kitab yang lebih sahih selepas Al-Quran daripada Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, telah berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah, para ulama telah sepakat menerimanya, yakni Sahih Al-Bukhari dan kesahihan semua yang ada di dalamnya. Begitu juga semua umat Islam. Dan yang ketiga, berkata Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah, adapun kitabnya yakni Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih adalah kitab Islam yang paling mulia selepas kitabullah, yakni Al-Quran. Dan kesimpulannya, Imam Al-Bukhari adalah insan yang dikurniakan ingatan yang kuat dalam mengingati hadis dan beliau juga adalah seorang insan yang cerdik. Usahanya dalam menghafal hadis daripada guru-gurunya membuatkan khalifah di dunia ini dapat beramal dan beribadah dengannya. Oleh yang demikian, diharap agar khalifah di dunia ini tidak mengabaikan hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh ulama hadis, khususnya Imam Al-Bukhari ini. Syukran.